Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam Buletin Didik edisi khas hari ini 10 Oktober 2021. Saya yakin dan percaya tarikh ini memberikan senyuman yang sangat menggembirakan untuk seluruh rakyat Malaysia. Rentetan daripada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada siang tadi berkenaan dengan kebenaran merentas negeri dibenarkan kepada seluruh rakyat Malaysia di semua negeri. Dan yang pasti dalam keseronokan kita nak rentas negeri, nak pulang ke kampung ataupun nak bercuti, ingat kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi mematuhi protokol kesihatan adalah sangat-sangat perlu untuk kita utamakan, dan yang penting SOP tetap kita jaga. Untuk Buletin Didik edisi khas pada malam ini, 30 minit kita bersama. Siapakah tetamu istimewa yang akan bersama-sama dengan kita? Baik, kita nak tahu perkembangan berkenaan dengan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Tetamu istimewa kita pada malam ini, kita bersama dengan Tuan Haji Hasanuddin bin Abdul Hamid selaku Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Tuan Haji sihat Tuan Haji? Alhamdulillah, syukur. Tuan Haji, hari ini malam ni semua menonton dalam keadaan senyuman yang tak lekang di bibir Tuan Haji. InsyaAllah. InsyaAllah. Semua dah tak sabar nak berentas negeri, pulang ke kampung dan sebagainya. Tetapi malam ini kita bukan nak bincangkan berkenaan dengan rentas negeri tersebut Tuan Haji. Apa yang kita nak bincangkan adalah berkenaan dengan pengoperasian sekolah 3.0. Kita tahu sebelum ini telah pun bermula fasa untuk persekolahan secara bersemuka bermula 3 Oktober dan 4 Oktober secara berperingkat. Dan saya fahamkan juga Tuan Haji telah melaksanakan pemantauan pengoperasian sekolah di negeri Kelantan, yang mana kita tahu negeri Kelantan masih lagi berada di fasa 2 dalam pelan pemulihan negara Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan Tuan Haji berkenaan dengan pembukaan sekolah di sana dari sudut berapa buah sekolah yang telah pun beroperasi dan bagaimana kategori sekolah yang telah pun melaksanakan pengoperasian pembukaan sekolah 3.0 pada 3 Oktober yang lalu Tuan Haji. Terima kasih Azhar. Sama Tuan Haji. Alhamdulillah, sebenarnya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah diberi peluang untuk menikmati suasana pembelajaran anak-anak yang mula masuk ke sekolah di negeri Kelantan. Saya bersama dengan tim daripada Bahagian Pendidikan Islam berpeluang untuk pergi ke Kelantan dan melihat suasana bagaimana pelaksanaan sebelum daripada pengoperasian murid-murid masuk ke sekolah dan semasa murid-murid berada di sekolah. Kami di Bahagian Pendidikan Islam, walaupun kami menjaga sekolah Bahagian Pendidikan Islam, tetapi apabila kami ke Kelantan, kami juga berpeluang untuk melihat sekolah yang selain daripada sekolah bahagian kelolaan Bahagian Pendidikan Islam. Kalau seperti yang Azhar sebut, Kelantan berada dalam fasa 2 pelan pemulihan negara. Kita kategori sekolah yang dibuka di Kelantan pada 3 hari bulan, bermula pada 3 hari bulan. Baik. Iaitu dia ada 3 kategori lah. Baik. Yang 2 kategori ialah murid sekolah, iaitu murid tingkatan 6 semester 2 dan murid berkeperluan khas. Dan satu lagi ialah daripada kolej vocational. Dia ada 3 kategori. Kalau kita nak detailkan Azhar di SMK tingkatan 6 semester 2 di Kelantan ialah 26 buah sekolah lah yang dibuka pada 3 bulan tu. SMK tingkatan 6 semester 2 yang mana mengandungi murid PPKI, program pendidikan khas integrasi, ada 30 buah sekolah. SMK yang ada program pendidikan khas integrasi ada 40 buah sekolah. SMK ada yang melaksanakan tingkatan 6 semester 2 ada 4 buah sekolah. Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas ataupun dikenali sebagai SKPK ada sebuah sekolah. Sekolah Kebangsaan PPKI ada 121 buah sekolah. Kolej vocational ada 6 buah sekolah. Jadi keseluruhan pada 3 hari bulan
jumlah sekolah yang dibuka 228 buah sekolah lah. Baik. Dan kami alhamdulillah ya kami membuat pemantauan di Negeri Kelantan bermula pada 2 hari bulan, iaitu sebelum sesi perkosaan bermula, dan kami nak lihatlah bagaimana proses murid-murid masuk ke asrama dan sebagainya. Alhamdulillah kita lihat dari segi suasana kemeriahan, bagaimana suasana anak-anak untuk masuk ke sekolah itu dalam keadaan yang benar-benar bersemangat lah, insyaAllah. Ya, Tuan Haji. Baik, saya yakin dan percaya semua murid-murid macam tadi Tuan Haji sebut sangat bersemangat, dan kita dapat lihat sebenarnya pembukaan sekolah walaupun berada di fasa 2 Pelan Pemulihan Negara, tetapi tidak menjadi halangan ataupun alasan untuk murid-murid tidak menjalankan tanggungjawab mereka sebagai murid-murid untuk terus menimba ilmu. Jadi Tuan Haji, kalau kita tengok pembukaan sekolah bermula 3 dan 4 Oktober yang lalu, lebih kurang kalau kita tambah tolak dalam 8 hari, telah pun bermulanya sesi persekolahan secara bersemuka yang telah pun dikuatkuasakan. Dan mungkin Tuan Haji boleh kongsikan dari sudut perjalanan pengurusan pembukaan sekolah tersebut, khususnya tadi Tuan Haji sebut bukan semata-mata di bawah kawalan BPI sahaja. Tuan Haji melakukan pemantauan di hampir ke semua sekolah. Jadi bagaimana perjalanan pengurusan, kalau Tuan Haji boleh kongsikan yang berada di bawah BPI lah, sebagai contoh SMKA dan juga SABK, Tuan Haji. Terima kasih Azhar. Ya, Tuan Haji. Apa yang penting kepada kita ialah kita nak pastikan pembukaan sekolah ini berada dalam keadaan selamat. Ya. Jadi sebelum kita nak buka sekolah, sebenarnya dari segi perancangan, Kementerian Pendidikan Malaysia ini memang sangat rapi lah. Ya. Di mana kita, yang pertama sekali kita nak pastikan suasana pembukaan sekolah itu dalam keadaan yang selamat. Ya. Ya, itu yang penting. Untuk pastikan keselamatan pelajar-pelajar yang berada di sekolah, Ya. jadi kita nak pastikan semua warga sekolah telah divaksin. Ya. Itu memang sangat penting, dan kementerian pun mempunyai program vaksinasi yang sangat teratur. Ya. Dan kita nak pastikan bahawa bila sekolah dibuka, jumlah guru-guru yang telah divaksin itu melebihi daripada 90%. Baik. Tapi bila kita buka tu sebenarnya hampir ada sekolah yang telah 100%. Baik. Jadi itu penting kepada kita, bukan sahaja guru. Ya. AKP ya, anggota khidmat sokongan, pekerja-pekerja pemeriksaan, pekerja-pekerja kantin, ya, dewan makan, semua kita pastikan mereka telah divaksin. Bagi guru-guru yang tidak dan juga pekerja yang tidak vaksin, mereka tidak kita benarkan ya untuk mereka bersama-sama dengan murid, supaya tidak berlaku jangkitan dan sebagainya. Itu yang pertama. Baik. Kemudian yang keduanya ialah kita melihat pada suasana hari pertama 3 hari bulan. Anak-anak bila berada dalam kelas, kita tengok mereka berada duduk dalam penjarakan ya yang telah ditetapkan dalam garis panduan. Ya. Jadi mereka duduk dalam suasana yang agak kondisif. Kelas pun kita nak pastikan pengudaraan berada dalam keadaan baik. Kita tak benarkan adanya langsir yang boleh menghalang pengudaraan, dan juga bahan-bahan yang boleh menghalang pengudaraan. Jadi kita minta pihak sekolah supaya tanggalkan bahan-bahan itu. Jadi kita nak anak-anak kita berada dalam kelas dalam keadaan yang betul-betul selamatlah. Selain daripada kelas, asrama pun begitu. Baik. Ya, kantin pun kita tak benarkan ada perkara yang boleh menghalang daripada pengudaraan udara. Baik. Jadi itulah yang kita nak pastikan bahawa anak-anak kita dapat belajar dengan tenang ya. Bila kita tengok anak-anak dalam persiapan yang sangat rapi, mereka sangat teruja lah ya untuk sesi pembelajaran. Baik. Selain daripada itu, Ya, Tuan Haji. sebelum mereka masuk ke asrama, kita nak mereka pelajar ini perlu diuji dengan ujian kit kendiri. Baik. Jadi kita pelajar-pelajar ini diuji lah ya. Melakukan ujian kendiri. Mereka sendiri yang buat ya. Baik. Diperhatikan oleh guru-guru. Dan guru-guru pun bila kita tengok di
sekolah SMK Naim Libanat. Mereka pakai PPE tu ya. Jadi mereka pun sangat teruja bila guru dah pakai begitu. Apatah lagi anak-anak murid ya. Dengan guru yang semangat macam tu, mereka sudah tentulah ya untuk masuk ke sekolah dalam keadaan yang betul-betul bersedia. Bagi anak-anak yang didapati ya bila ujian kendiri itu positif, kita tak benarkan mereka masuk. Bagi anak-anak yang ujian invalid, kita minta sekali lagi mereka buat. Jadi kita nak pastikan anak-anak bila masuk ke sekolah ni semua dalam keadaan yang betul-betul fit lah, terjamin. Baik Tuan Haji, bila saya dengar daripada pengalaman dan juga perkongsian Tuan Haji sendiri yang mungkin melihat sendiri bagaimana suasana pembukaan sekolah yang bermula 3 hingga 4 Oktober yang lalu, Tuan Haji, dengan pengurusan dan juga perancangan yang sistematik, saya yakin dan dipercaya ini secara tidak langsung memberi gambaran dan juga menunjukkan betapa prihatin dan juga caknanya KPM dalam nak memastikan pendidikan negara kita terus terjaga dan dalam masa yang sama keselamatan terjamin. Baik Tuan Haji, kejap lagi mungkin kita nak tahu dari sudut sebelum ini kita selalu dengar berkenaan dengan bagaimana prosedur ataupun garis panduan murid-murid untuk kembali ke sekolah. Kita nak tahu selepas inilah bagaimana untuk mereka pulang daripada sekolah dari sudut SOP-nya, garis panduannya. Jadi seketika nanti jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Buletin Didik edisi khas. Baik, kembali dalam Buletin Didik edisi khas bersama dengan saya Azhar Hilmi. Ingat, yang nak merentas negeri, jangan leka, kelekaan kita membawa padah. Baik, kita masih bersama dengan Tuan Haji Tetamu Istimewa kita, Tuan Haji Hasanuddin bin Abdul Hamid, selaku pengarah bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan Haji, selalu kita dengar sebelum ini diceritakan garis panduan dan juga SOP untuk murid-murid dan juga guru kembali ke sekolah, dan mungkin sebelum ini kita sempat lihat bagaimana suasananya murid-murid, protokolnya dengan susunan ataupun perancangan yang sangat-sangat teliti dalam nak memastikan murid-murid kembali ke sekolah. Bagaimana pula dengan penyuraian murid ataupun kita kata ketika murid nak pulang dari sudut garis panduan SOP-nya, kalau masuk dah terjaga, tersusun, ini yang dikhawatirkan ketika nak pulang, takut-takut ada yang sembrono. Tuan Haji, bagaimana pengalaman Tuan Haji ketika pemantauan di negeri Kelantan tu sendiri, Tuan Haji? Okey Azhar, dalam memastikan operasi sekolah itu dilaksanakan dengan cara yang terbaik, garis panduan yang kementerian wujudkan itu adalah satu garis panduan yang agak komprehensif lah. Daripada orang kata daripada A sampai Z lah, daripada murid masuk sampai murid keluar. Daripada itu bagi murid yang sekolah harian. Bagi murid yang duduk asrama, orang kata daripada mereka masuk sampai jugalah mereka hidup 24 jam di sekolah. Semua terangkum dalam kita punya garis panduan. Antara salah satu yang kita nyatakan dalam garis panduan itu ialah tentang penyuraian murid bagi murid-murid yang tidak tinggal di asrama. Ya, dan bagi murid-murid yang tinggal yang berulang-alik ini, kalau pengalaman saya lah, kalau di SMK Naim Libanat yang saya buat lawatan, mereka memberi asrama. Apabila selesai saja daripada sesi persekolahan, mereka akan balik ke asrama. Itu pun kita mereka dikawal oleh pergerakan secara terarah lah. Bukan maknanya bila dah tamat sesi persekolahan tu mereka semua keluar secara serentak. Jadi kita atur, mungkin kelas pertama balik dulu, kelas berikutnya balik selepas itu. Jadi mereka tidak adalah berlaku pertemuan dan sebagainya. Bagi satu lagi sekolah, iaitu SMK Panji, iaitu di sekolah ini yang hadir pada masa itu ialah murid-murid pendidikan PPKI, program pendidikan khas integrasi. Bila mereka balik, mereka tidak dibenarkan balik selagi ibu bapa tidak ada, tak menjemput. Jadi mereka ada dua kaedah lah, kaedah terarah dan kaedah berperingkat. Kaedah terarah ni maknanya dia akan pergi
ibu bapa dalam arah-arah yang telah ditetapkan. Berperingkat ni maknanya dia akan keluar secara berperingkat lah. Dan ibu bapa yang ada saja dibenarkan murid-murid untuk keluar lah. Dan kita tak nak berlakunya perkumpulan yang beramai-ramai. Bila kita tidak buat satu kaedah yang begitu. Jadi kita nak aturkan dari segi pergerakan itu dalam keadaan yang bersistematik lah. Dia terarah ya, dan berperingkat-peringkat. Iaitu yang telah berlaku di SMK Panji tadi. Ini pengalaman Tuan Haji sendiri. Dan kalau kita tengok dari sudut perancangan yang disebut ataupun dinyatakan oleh Tuan Haji seperti tadi, bukan sekadar garis panduan ditekankan ketika kembali ke sekolah, tetapi dari kembali ke sekolah sehinggalah pulang daripada sekolah sangat dititik beratkan dari satu persatu aspek yang diperincikan Tuan Haji. Baik, Tuan Haji, kalau kita lihat kepada pelan komunikasi pengoperasian sekolah KPM yang mana memperincikan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 sebagai persediaan untuk menyambut kehadiran murid-murid secara bersemuka di sekolah-sekolah di bawah seliaan KPM. Dalam konteks ini kita nak tanya daripada Tuan Haji, adakah institusi surau yang ada di sekolah juga turut tersedia Tuan Haji? Surau ini adalah satu tempat yang sangat penting. Terutama ya, bukan maknanya murid-murid yang berulang itu tak penting. Bagi murid asrama, dia memang surau ini menjadi satu tempat yang perlu mereka pergilah, atau terutamanya untuk melakukan solat fardu. Selain daripada surau, mereka sebenarnya boleh semayang di dom ataupun ruang-ruang kosong di asrama. Jadi aktiviti-aktiviti selain daripada solat, mereka kita juga benarkan ya bagi PDP tahfiz contoh yang kita berada di situ. Selain daripada aktiviti pembelajaran ini dan solat, kita tak benarkan buat masa inilah. Kita tak benarkan ada ceramah dan juga tazkirah ketika selepas solat. Kerana kita nak jaga SOP dan juga kawalan dari segi perkumpulan pelajar di satu tempat itu. Jadi yang ini penting pada kita, sehinggalah kita dapat gambaran yang sebenarnya daripada pihak berkuasa agama negeri. Maknanya kita akan follow. Kalau katakan di surau dan juga di masjid sudah dibenarkan ya untuk tazkirah, ceramah dan sebagainya. Kemungkinan selepas itu kita akan tengok balik semula lah dari segi pelaksanaannya. Ya, yang ini penting kepada kita. Selain pada itu juga dari segi pengimarah, bukan saja di surau, juga daripada untuk aktiviti pembinaan sasiah murid ya. Kita juga laksanakan ya dalam bentuk-bentuk yang kita kawal lah. Yang ini insya-Allah kita rasa usaha-usaha pembinaan sasiah ini kita terapkan ya selain daripada amalan-amalan solat lah insya-Allah. Itu dia Tuan Haji. Kalau kita tengok apa yang disebut ataupun disentuh oleh Tuan Haji tadi berkenaan dengan institusi surau tertakluk kepada Jabatan Agama Negeri Tuan Haji, adakah dibenarkan ataupun sebaliknya. Dan tadi Tuan Haji ada sebut ataupun nyatakan berkenaan dengan dari sudut kerohanian pemantapan sasiah di peringkat KPM. Kita tahu dan kita yakin yang mana pelan komunikasi pengoperasian sekolah KPM sangat menekankan aspek PDP pengajaran dan juga pembelajaran. Dan sebentar saja lagi Tuan Haji, kita nak tahu berkenaan dengan dari sudut kawalan BPI sendiri dalam nak merangka aktiviti-aktiviti kepada murid-murid selepas sekolah dibuka Tuan Haji. Okey, jangan ke mana-mana, seketika nanti kita akan tahu dengan lebih terperinci dalam Buletin Didik edisi khas. Baik, kembali dalam Buletin Didik edisi khas bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga tetamu istimewa kita Tuan Haji Hassanuddin bin Abdul Hamid selaku pengarah bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Tadi Tuan Haji ada sentuh berkenaan dengan di bawah kawalan BPI menjadi pemegang taruh kepada program-program kerohanian, pengukuhan nilai dan jati diri dan juga pemantapan sasiah di peringkat KPM sendiri. Jadi bagaimana Tuan Haji setelah pembukaan sekolah pada 3 dan juga 4 Oktober yang lalu dari sudut perangkaan ataupun merangka aktiviti-aktiviti kepada
kepada murid-murid selepas sekolah dibuka ni Tuan Haji? Okey, tadi saya dah sebut untuk ceramah dan sebagainya di surau untuk masa ini kita tak benarkan. Tetapi untuk menerapkan nilai-nilai kepada anak yang telah berada di sekolah sebenarnya kita boleh buat. Baik. Sebelum sesi, saya ambil contoh, sebelum sesi pertama persekolahan, sesi PDP yang pertama kita boleh buat sebenarnya pihak sekolah ambil 5 minit ataupun 10 minit sebelum sesi pertama PDP itu boleh secara siar raya contohnya kan, sama ada baca Quran ataupun bagi tazkirah oleh murid ke ataupun guru. Baik. dalam masa tersebut ataupun dalam kelas-kelas pun boleh kita programkan untuk baca Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah satu antara aktiviti-aktiviti yang mudahlah yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk menerapkan nilai di kalangan anak-anak yang berada di sekolah Begitu juga contohnya kita di waktu rehat boleh saja dilaksanakan aktiviti-aktiviti yang saya sebutkan tadi itu. Baik, itu dia. Dan kalau kita tengok Tuan Haji tidak tertakluk kepada pengimarahan surau semata-mata, sebaliknya dalam pengukuhan nilai murni dan juga nilai moral dalam sahsiah para murid juga masih dilakukan ataupun berjalan, cuma medium ataupun pendekatannya sedikit berbeza, yang mana seperti Tuan Haji nyatakan sebentar tadi, 5 minit sebelum mulanya PDP Tuan Haji diadakan mungkin penyampaian ataupun perkongsian dan juga mungkin sesi bacaan Al-Quran Tuan Haji Baik, Tuan Haji, kalau kita tadi di awal tadi Tuan Haji nyatakan juga yang mana Tuan Haji melakukan pemantauan di sekolah-sekolah di negeri Kelantan, bukan hanya sekadar ataupun tertumpu kepada sekolah di bawah KPI, selian KPI semata-mata, tetapi juga seperti yang dinyatakan tadi PKKI juga Tuan Haji lakukan pemantauan. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan, kita nak tahu dari sudut keterujaan murid-murid kembali ke sekolah untuk belajar bersama rakan-rakan dan juga mungkin pandangan guru-guru yang mengambil ataupun melaksanakan PDP secara bersemuka. Kita tahu suasana dah berbeza Tuan Haji berbanding PDPR sebelum ini Tuan Haji. Sudah tentu. Apabila anak-anak sudah lama berada di rumah, terutama bagi mereka kelas-kelas perpisahan tingkatan 6 semester 2 contohnya kan. Baik. Mereka nak ambil exam pada hujung bulan ini. Sudah pasti apabila mereka hadir ke sekolah, inilah salah satu saat yang sangat-sangat mereka tunggu untuk dapat bimbingan secara bersemuka dengan guru. Guru dapat membimbing mereka yang mana yang perlu diperkukuhkan, yang mana kelemahan dapat diperbaiki secara bersemuka. Yang ini bila saya pergi ke sekolah, saya masuk ke kelas, saya tengok memang anak-anak ni memang bersemangatlah untuk belajar. Dan bagi anak-anak PPKI di SMK Panji itu, saya nampak walaupun mereka murid-murid berkeperluan khas, memang saya nampak excited mereka nak belajar. Dan pada masa saya pergi itu ada seorang guru yang mengajar bahasa Inggeris. Anak-anak ni saya tengok dia boleh. Walaupun mereka ada masalah pembelajaran, tapi mereka boleh menyebut perkataan-perkataan bahasa Inggeris. Saya ingat nampak mereka sangat bergembira lah waktu mereka berada dalam kelas. Anak-anak berkeperluan khas ini sudah tentulah mereka perlu mendapat bimbingan daripada guru secara bersemuka. Saya nampak memang suasana pembelajaran pada ketika saya berada di sekolah berkenaan dan masa sesi pembelajaran itu memang saya nampak anak-anak ni memang bersemangatlah untuk belajar. Sangat teruja Tuan Haji. Itu dia, dan saya yakin dan percaya bukan sahaja mereka saja teruja Tuan Haji, kita yang di sini juga rasa teruja dan rasa mengimbau kenangan untuk kembali ke sekolah juga Tuan Haji. Baik, dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Hasanuddin bin Abdul Hamid selaku pengarah bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini. Mungkin next time boleh datang lagi Tuan Haji InsyaAllah. untuk bersama-sama kita nak tahu dengan lebih terperinci lagi berkenaan dengan institusi pendidikan negara kita. Dan kepada anda semua dalam keseronokan, dalam senyum-senyum, tak lekang lagi di bibir senyuman anda kerana dibenarkan merentas negeri, ingatlah pesanan kita, ingatlah orang yang tersayang, SOP sentiasa perlu kita jaga. Dan sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera.